Perkataan liberal berasal daripada perkataan Latin yang membawa maksud kepada kebebasan diri atau bukan hamba. Bukan itu sahaja. Liberal ialah falsafah yang meletakkan kebebasan individu kepada perkara yang paling utama menurut politik. Menurut Kamus Dewan dan Bahasa, liberal didefinisikan sebagai kebebasan dan pemerintahan yang demokratik. Misalnya, menentang hak-hak kebebasan kaum bangsawan. Menurut liberalism dalam agama ialah kebebasan akal pemikiran yang ada pada umat Islam, tetapi masih dalam ajakan Islam yang sebenar. Bagi sudut akidah pula, liberalism adalah untuk menyebarkan fahaman pluralism liberalism. Sejarah liberalism ini bermula apabila negara Eropah mengalami zaman Dark Age, yang mana ketika itu umat Islam mencapai tahap ketamadunan yang paling tinggi ketika zaman pemerintahan kerajaan Utsmaniyah. Oleh sebab itu, masyarakat Eropah dicengkam dan dimanipulasikan oleh golongan agama Kristian yang jauh menyimpang dari agama sebenar. Para cendekiawan yang menentang hebat kuasa autonomi gereja terhadap masyarakat ialah Karl Marx. Bagi mengatasi masalah tersebut, masyarakat Eropah mewujudkan liberalism ataupun pemikiran bebas bagi menentang agama Kristian. Ia juga menular kepada agama Islam apabila lahirnya ramai para ilmuwan yang cenderung terhadap orientalis pemikiran barat. Bukan itu sahaja, mereka juga menolak hujah-hujah ulama yang terdahulu untuk diguna-pakaikan pada masa hari ini kerana dengan alasan hujah-hujah ulama yang terdahulu tidak sesuai lagi dipakai pada hari ini. Dalam meniti arus kemodenan ini, kita telah ketahui bahawa gerakan golongan liberal ini telah tersebar luas dan memberikan kesan kepada masyarakat Islam kerana ia jelas telah bertentangan dengan prinsip agama Islam yang sebenar. Liberalism agama telah digunakan sebagai ideologi dengan harapan untuk melonggarkan pegangan agama dengan menolak undang-undang yang mengikat hak dan kebebasan manusia. Antara tuntutan yang melampau yang dibuat oleh golongan liberal ini adalah dengan menuntut hak dan pengiktirafan seksualiti lesbian, gay, bisexual, transgender, penghapusan hukuman hudud, perkahwinan sejenis dan mahkamah syariah. Seterusnya, golongan liberal juga mempersedakan agama Islam dan menuntut isu sensitiviti umat Islam. Hasilnya, terdapat kontroversi yang mencetuskan permusuhan agama iaitu terdapat dua pasangan, Alvin Tan dan Vivian Lee, mempersedakan agama dengan memuat turut foto yang sedang menikmati hidangan dengan caption "Selamat berbuka puasa" dengan bak koktail wangi, enak, menyelerakan. Dari aspek sosial, pada era globalisasi ini, platform media sosial juga merupakan salah satu kesan yang mempengaruhi penyebaran pemahaman liberal yang luas kepada masyarakat Islam. Hal ini kerana media sosial merupakan platform yang berkesan untuk menyebarkan maklumat mengatasi sempadan masa dan tempat. Antara aplikasi yang sering digunakan dalam kalangan masyarakat zaman kini adalah Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok dan sebagainya. Pengguna media sosial merupakan semua lapisan masyarakat, terutamanya golongan remaja. Golongan remaja Malaysia banyak menghabiskan masa mereka di media sosial sekurang-kurangnya 18 hingga 20 jam seminggu. Jelaslah bahawa remaja lebih cenderung untuk mudah terpengaruh dengan ideologi dan cara pemikiran golongan liberal. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan tentang liberalisme. Isu liberalisme yang berkaitan dengan agama sering menjadi perhatian di dalam media masa. Apabila menyentuh kedudukan Islam dalam perlembagaan, masalah ini menjadi isu utama di seluruh lapisan masyarakat, sama ada yang muda maupun yang tua. Masyarakat Islam mulai sedar akan gerakan penyebaran fahaman liberal. Namun pada masa yang sama, Malaysia antara salah satu negara yang menghadapi isu liberal sejak lama lagi. Agenda ini
bukan sahaja akan merosakkan ajaran agama Islam, justru ia juga boleh membawa ketidakstabilan kepada politik, menghakis perpaduan dan keharmonian serta mengancam kedaulatan negara. Oleh itu, kita hendaklah melakukan tindakan dengan segera sebelum agenda ini tidak berleluasa. Hal ini disebabkan agar agama Islam dipelihara daripada golongan liberalisme dari menolak kewujudan agama Islam. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala sudah menegaskan tidak akan sama sekali menerima agama selain Islam, dan siapa yang memilih selainnya maka mereka adalah di kalangan orang-orang yang rugi di akhirat kelak. Langkah mengatasi liberalisme terhadap peradaban manusia ada 3 aspek. Aspek yang pertama ialah aspek agama. Siapa yang memainkan peranan ini? Yang pertama ialah ilmuwan Islam. Mereka boleh mengadakan kelas-kelas pengajian agama Islam terhadap masyarakat. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk memberi gambaran yang jelas kepada masyarakat tentang apa itu liberalisme dengan cara memberi ceramah, menerbitkan buku-buku ilmiah ataupun boleh juga melalui katalog. Yang kedua, pendakwah. Pendakwah ini perlu menekankan bahaya liberalisme ini kepada masyarakat dengan cara merangka silibus yang khusus sebagai bahan penyampaian dakwah. Dengan itu, mereka tidak hanya fokus kepada tajuk-tajuk yang biasa disampaikan sewaktu ceramah seperti perkahwinan, kekeluargaan dan juga sosial. Tadi kita dah cakap pasal aspek agama, sekarang kita nak cakap pasal aspek kerajaan. Okey, kalau aspek kerajaan ni siapa? Siapa yang bertanggungjawab? Okey, yang pertama ialah pihak kerajaan dan juga pihak NGO. Mereka ni boleh menganjurkan halaqah Al-Quran percuma kepada semua masyarakat tanpa mengira kedudukan dan juga bangsa. Bila mereka buat macam tu, orang ramai akan berminat untuk menyertai program tersebut. Yang kedua, kita biasa dengar, cuba teka, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia atau dikenali sebagai JAKIM. JAKIM telah menfatwakan bahawa fahaman liberalisme adalah haram kerana ia bercanggah dengan agama Islam. Dan yang ketiga, pihak berkuasa. Pihak berkuasa perlu mengharamkan media-media yang berunsur negatif ataupun yang boleh merosakkan nilai-nilai murni masyarakat ataupun anak-anak muda sekarang. Tujuannya adalah untuk mendidik dan melahirkan masyarakat yang bertamadun tinggi, yang berakhlak mulia dan yang berilmu. Okey, aspek yang terakhir adalah aspek pendidikan. Siapa yang berperanan dalam aspek ini? Okey, yang pertama ialah Institusi Wasatiyah Malaysia. Institusi ini perlu meluruskan kefahaman agama dan juga pegangan akidah terhadap masyarakat. Ia boleh dilakukan dengan pelbagai aktiviti seperti seminar, bengkel, wacana yang selalu dengan objektif penubuhan institusi tersebut. Yang kedua ialah institusi pengajian Islam. Institusi ini perlu menganjurkan program-program yang berkaitan dengan isu liberalisme kepada para pelajar. Ia boleh dilakukan dengan menjemput pakar swasta atau pakar awam untuk memberi maklumat atau ilmu kepada para pelajar. Dengan ini, ia akan memberi impak kepada para pelajar ataupun anak-anak muda pada masa kini supaya lebih cakna tentang isu ini. Kesimpulan yang dapat disimpulkan daripada tajuk ini ialah liberalisme dalam Islam sangat berbahaya terhadap umat Islam. Ianya memberi impak yang negatif dan juga kesan yang buruk jika kita mengamalkannya. Ianya juga boleh membuatkan umat Islam di negara ini terpesong jauh daripada ajaran Islam yang sebenar-benarnya. Sebagai rakyat Malaysia, sudah tentu kita tahu bahawa negara kita ini mempunyai pelbagai bangsa dan juga agama. Oleh itu, kita sebagai umat Islam sendiri haruslah menunjukkan rasa hormat kita kepada mereka tanpa membelakangi agama kita sendiri. Akhir sekali, kita sebagai umat Islam haruslah mempercayai hanya ada satu sahaja agama yang tulus dan benar, iaitu agama Islam.